Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-puan, selamat sejahtera. Salam kejayaan pada warga Twitter Professional Malaysia. Apa khabar semua? So, seperti biasa tuan-puan, setiap pagi kita akan sharing Legend Booster. So, pagi ni tuan-puan, kita nak lebih fokuskan kepada our culture, working culture as a tutor, sebagai educator. So, tuan-puan, awal-awal ni saya jemput tuan-puan untuk share seperti biasa. Mungkin boleh share dekat grup-grup. Cikgu Iman ni, thank you very much. Memang konsisten, memang committed. Setiap pagi dah ready. Join kita punya sharing. So hari ni saya Muhammad Isa bin Idris, ada yang panggil Coach Isa, di mana kami dah start tahun ni kita mula fokuskan tentang Legend Booster ni tuan-puan. Menjadikan bila kita mula je, kita punya pagi ni kita lebih motivated, kita lebih structured. Kita dah susun kita punya task harian, hasil input yang kita dapat, kita boleh improve. So berhenti buat kerja biasa-biasa, mula jadi tutor luar biasa. So alright, sebelah saya seperti biasa tuan-tuan, mungkin ada yang kenal, ada yang nak lagi kenal Coach Amir Shazwan. Basically beliau fokuskan tentang tutor journey tu sendiri. Nampakkan kadang kita ni dah mula, kita start. Nak mula, kita start. Dah mula lama, kita start juga. Sebab kita kadang kata macam, apa lagi yang next patut kita capai. Kenapa kita dah capai, kita masih belum rasa puas. So, tapi bestnya, saya perasan Coach Amir dah start. Orang tu cakap satu isu je, dia dah faham. Orang ni stage dekat mana dan kat mana dia patut improve. So, tuan-tuan nak tahu tentang budaya, bagaimana kita ni kekalkan kita punya daily routine secara konsisten, positif, in a good culture. So tuan-tuan, saya jemput tuan-tuan untuk share dahulu, sharing live kita pagi ni. Sambil-sambil macam biasa tuan-tuan, kita sarapan. Mungkin ada yang dah sarapan, yang dah lepas hantar anak pergi sekolah. Kita pun kadang biasa malam ada kelas. So ini kita panggil rutin ataupun kita punya culture. Apa yang kita buat sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Minggu pertama buat apa, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. So untuk pengetahuan tuan-puan, kita dah masuk bulan Mac, di mana fokus bulan Mac ni dia lebih pada examination tu macam ni. So saya nampak, saya dah tanya beberapa klien saya personally, dia kata minggu depan nak exam. So saya yakin ramai tutor yang dah start sibuk penuhkan kelas, dah start keluarkanlah skill, gaya pengajaran, pendekatan, approach, supaya pelajar kita ni lagi cepat faham, supaya mereka lebih bersedia lah untuk, setahu saya, ujian awal tahun lah, bulan 3 ni. So tahniah kepada yang dah committed dengan klien masing-masing. So kami sentiasa doakan anda seronok, enjoy buat tugasan kita sebagai pendidik, sebagai tutor. Walaupun jumpa klien yang pelbagai, yang nak macam ni lah, nak macam ni. Pelajar yang diorang dah biasa sebelum ni tak belajar. Tapi bila tahun ni, bila masuk, bermula, mereka mula kena tukar culture belajar diorang, nak belajar dengan kita. So apa yang kita akan tekankan kepada mereka ni, kepada ibu bapa, kepada diri kita sendiri, culture-culture yang penting kita tekankan. So saya yakin dekat luar sana ni ada macam-macam jenis culture tu. Mungkin lain dengan apa yang kita sharekan, tapi mungkin tuan-tuan, kita boleh belajar sama-sama. Mungkin tuan-tuan boleh share, kalau culture kerja saya macam gini. So jemput share di ruangan komen. Apa culture tuan-puan yang tuan-puan amalkan, menjadikan tuan-puan boleh improve lebih baik daripada hari ke hari, jam ke jam, detik ke detik. Jadi kita sentiasa anchor kat kepala kita, kena buat macam ini. Ini culture yang kita pegang. Berhadapan dengan tutor lain macam mana, berhadapan dengan orang yang lebih berpengalaman ni macam mana. Apa yang kita pegang menjadikan kita nampak we have something, we have our own value. Okay, boleh tuan-puan? So terima kasih kepada yang dah join, jemput komen, kenalkan diri. Okay, boleh share culture tugasan masing-masing. We have Cikgu Ain in the house. Cikgu tahun 1 tuan-puan, senyum, seronok, enjoy dengan anak-anak. Tapi bila anak-anak senyum lebih daripada cikgu tu, dia mula macam
So tahniah Cikgu Ain menjadi salah seorang pendidik di sekolah. So tuan-tuan, hari ni kita nak share lebih kurang 3 budaya sebagai tutor sukses. So bila cakap tentang budaya ni, masing-masing ada cara tersendiri tau. So hari ni kita nak fokuskan tuan-tuan, saya bersama dengan Coach Amir hari ni. Kenapa culture ni, first thing dia penting. Kesan culture ni kalau kita tak tekankan, menjadikan kita pergi kerja ni, kalau contoh persendirian ni, dia ada culture kadang ada keluarga dekat dalam rumah tu. Kalau kerja dekat rumah lah. Kalau kerja dekat center ni, kita ada jumpa tutor atau pendidik lain yang kita jarang-jarang bercakap dengan dia orang. Kadang kita jumpa dengan bos ataupun leader yang menguruskan pusat tuition, home tuition ni, menjadikan kita ni dengan dia macam dengar arahan, ikut arahan, buat arahan. Kadang ada benda yang kita kata macam gini je ke culture kerja kat tempat ni. Kadang-kadang kita ni daripada culture kerja yang dekat sekolah ke ataupun bukan pendidikan, kita engineer ke, kerja kilang, kita ada culture kita yang tersendiri. Okay? Pagi kena kena tamprin, kena punch card. Petang kena punch card juga. Bila tengah hari kena rehat. So adakah tempat kerja yang kita buat sekarang kadang culture dia lain? So Coach Amir, bila cakap tentang budaya ni, apa perkara penting yang Coach Amir perasan macam okay, ni penting, ini tak boleh buat, do and don'ts? Alright, so tahniah tuan-tuan. Saya bersama dengan kita hari ni slot Coach Isa. Cikgu Syamliza. Terima kasih sebab join. Yep. Thank you very much. So topik hari ni berkaitan dengan 3 budaya kerja. Of course, macam Coach Isa bagi tahu, tempat kalau kita dalam company, kita ada budaya kerja betul. Our culture, kalau kita pergi mana-mana company pun mostly ada. Kalau company tu tak ada budaya, something wrong lah. Yep, betul. Maksudnya belum lengkap tuan-tuan. Sebab apa? Budaya ni lah yang akan bentuk karakter kita. Budaya ni akan bentuk cara fikir, kita punya cara bekerja, cara kerja, time management kita, relationship dan sebagainya lah. And then kita bukan nak fokus kepada company untuk hari ni. Betul ke? Fokus kita adalah point dia saya nak bagi tahu, kalau company tu ada budaya kerja yang boleh bentuk karakter, boleh bentuk cara fikir dan sebagainya. So maksudnya kita sebagai tutor biasa, of course lebih-lebih lagi perlukan budaya, perlukan culture yang kita lah create sendiri. Kita yang create sendiri supaya kita punya journey tu nampak lebih jelas sehari-hari. Dia bukanlah jelas tu maksudnya, okey saya dah jelas lah Tuan Amir, saya dah dapat klien, hujung bulan saya claim, saya dapat duit lah. Itu bukan jelas tuan-tuan. Itu baru level percubaan. So kita ada Teacher Azura, ada Coach Muhammad Noor, kita ada Cikgu Biha. Apa khabar? Sihat? Ada orang KL, ada orang Nogori, ada orang Melaka. So terima kasih tuan-tuan yang join. So Coach Amir dah bagi pendekatan iaitu kita fokuskan pada individu tadi. Betul? So alright, so kita mulakan tuan-tuan. Poin yang pertama kita nak tekankan hari ini tuan-tuan, kadang kita perasan kita dah sampai Mac ni, tapi ada benda yang kita dalam list yang kita tak buat lagi. Jadi tuan-tuan nak buat Aku tak buat. sebab saya teringat lah kadang, kalau perasan Cikgu Rizwan pernah cakap benda ni, saya nak buat benda ni tapi kita tak buat. So perasan tuan-tuan, benda ni menjadikan culture yang kita tekankan hari ni nak kongsi dengan tuan-tuan, iaitu tentang speed tu sendiri. So tuan-puan, kita ni maksudnya culture yang pertama lah. Culture yang pertama iaitu kita dah kena ada speed lah. Betul. Ada satu tugasan tuan-puan, cuba dulu buat sepantas yang kita boleh. Contoh kita dah mengajar, kita dah tahu dah topik ni macam mana nak ajar. Apa cara paling laju untuk kita fahamkan dia? Saya jumpa satu pelajar kata paling laju untuk hafal sifir tanpa ingat pun. Benda ni terdetik kat diri saya macam, selama ni saya dah ajar, adakah ini cara terpantas yang saya boleh buat? Ada tak cara lagi pantas yang saya boleh buat lagi laju daripada ini? Kita lagi pendekkan rutin tu, cut the process tu sendiri. Apa pandangan Coach Amir tentang speed tu sendiri? Kalau saya based on speed ni, sebab apa kita kena laju? Dalam everything, sebagai komputer, dia kena laju dari sudut perkembangan silibus ke, dia kena laju dari sudut mungkin ada teknik-teknik terkini ke, pedagogi dan sebagainya ke, dia kena laju. Sebab apa tahu?
once you dapat benda ni, biasa kebarangkalian untuk kita buat sesuatu silap tu ada tak? Sangat tinggi. Sangat tinggi kan. So agak-agak bila you buat sesuatu, okay, you speak dalam semua benda, you speak, tapi bila you dah buat silap, kesan dia adalah you akan ada lebih sikit pengalaman daripada orang yang tak mula-mula lagi. Menarik. Maksudnya kesan daripada you speak tu, maksudnya speak, you buat buat tugasan, lain, betul. you akan Buat dulu daripada orang lain. Experience lebih daripada orang lain, lebih awal. Betul. And then itu yang menjadikan you lebih, orang panggil ada hikmah tu. Coach Amin, saya nak celah sikit. Di mana, tuan-tuan, perasan tak kalau orang buat dulu ni, dia buat silap dulu. Coach Amin, kita banyak fokuskan, tak nak buat silap dulu. Contoh dalam kelas, ada pelajar lain yang angkat tangan dulu, dia, cikgu akan cakap, salah jawapan. So, tapi kita rasa macam, selamat aku tak angkat tangan dulu. Maksudnya, tapi padahal dia yang belajar. Yang angkat tangan cakap salah tu, dia yang belajar. Dan- Orang lain tak belajar pun. dan orang lain macam, tu jawapan salah. Sama aku tak jawab macam dia. Tapi orang fokuskan takut buat silap. Kau Syamil, bila speed ni, kita buat silap dulu. Of course. Kita sebagai leader, macam saya baru perasan, Coach Muhammad ni share, dan benda tu memang bermain dalam fikiran, iaitu kita sebagai leader atau orang yang buat dulu ni, kita buat silap dulu. Kita mengalami kerugian dulu. Kita mengalami keperitan dulu daripada orang lain yang bakal lalu. Sebab tu Jack Mah bagi tahu, kesilapan itu adalah pendapatan kepada kau. Cikgu Azri dapat. Cikgu Azri in the house. Cik Ustaz Rahman ada. So, bila buat silap ni, itulah dapatan kita. Alright? Itulah pengalaman. Itu yang menjadikan kita lagi faham apa yang kita lalui tu sendiri. So, thank you very much guys yang join, yang komen. So, tuan-tuan, kita tengah share tentang culture kerja tu sendiri. So, mungkin tuan-tuan ada culture tutoring yang mungkin boleh share di ruangan komen. Saya jemput tuan-tuan bagi like, bagi love, bagi komen, pandangan. So, ada interaction insyaAllah. Kita tahulah keberadaan tuan-puan dekat dalam live kita setiap pagi. So, itu yang pertama tentang speed. Tuan-puan, kita buat dulu menjadikan kita, we gain the experience first. We gain the knowledge first. Kita tahu macam mana nak handle. Kita dah pernah handle lah klien macam ni. So, kita kata, kalau orang lain nak lalu, kita dah tahu. Contoh sekarang, kita ambil online tuition lah. Ataupun digital learning dan sebagainya. Kalau perasan, dah ramai dah orang yang start Twitter, dah start apa semua kan. Tapi yang tak start ni, Dia kesan masih. dia adalah sebab dia tengok macam, tak apa, ini kan macam biasa. Tapi orang yang dah buat awal, orang yang dah start awal, tuan-puan, kita selalu dengar orang yang berjaya ni semua benda dia buat awal. Betul. Dia berfikir awal daripada masa dia. Sebab betul, saya faham, betul. Sebelum silibus baru keluar, dia dah ada di belakang silibus. Kan, dia punya laju. Dia dah agak dah predict. Ini sebab kita sebagai pendidik, benda ni rutin tau untuk kita. Kita dah tahu biasa pelajar matematik dia akan belajar ni. Agama akan belajar macam ni. Bahasa Arab belajar macam ni. So sedikit sebanyak kita dah boleh agak kalau awal tahun dapatannya macam inilah. So daripada Cikgu Aimun ni, kesilapan kita tu menjadi sejarah untuk kejayaan kita pada masa depan. Terima kasih banyak di atas komen yang menarik. So itu poin yang pertama yang kita tekankan tentang speed. It's okay to do wrong things. Itulah sesi pembelajaran untuk kita sebagai pendidik itu sendiri. Poin dia laju. Okey. Sangat penting. Semua. Sebab kita pun nak semua benda laju kan. Betul. Nak Internet laju, betul. Tu benda tak boleh bincang. Betul. Tapi cuba tanya, komitmen kita pada tugas kita tu laju tak? So macam ini lah tuan-tuan, mengajar nak servis tu laju. Betul. Pelajar faham laju. Betul. Pelajar faham laju. Kita pun nak apa? Elang laju. Semua laju. Kata semalam, yalah hari ni baru hari ni nak masuk ni. Alright, thank you very much guys. So take note, poin yang pertama itu tentang speed, kelajuan, kepantasan kita sendiri. Sebab kita buat dulu menjadikan kita lead the market. Betul. Alright. So terima kasih kepada yang dah join, yang share, yang komen. So poin yang kedua tuan-tuan kita nak tekankan iaitu tentang macam mana saya nak cakap improvement ataupun improvise tuan-tuan. Saya yakin Coach Amir, setiap hari kita dapat tugas, kadang klien berbeza. Kita handle pelajar berbeza. Kadang rutin kita pun jadi berbeza tuan. Menyebabkan apa budaya yang kita patut pegang yang kita boleh handle.
any kind of challenge pun kita stay ni je. So point yang kedua saya nak tuan-puan highlight itu boleh type di ruangan komen improvise. Benda ni saya pegang iaitu buat tanpa tapi, buat tanpa nanti. Menjadikan walaupun apa tugasan yang saya dapat semasa berada di tim tutor profesional ni tuan-puan, kadang tiba-tiba ada panggilan permintaan nak ke sharing ke politeknik, ke pada pensyarah, kepada PPD sini dan sana, sharing dekat sekolah. So kadang kita kata, ni lain ni. Biasa tutoring kita home tuition fokus one to one je kan. So apa yang menjadikan kita ni terima tau tugasan tu. Tiba-tiba dapat dana 100,000, kita ajak anak-anak yatim ni dalam masa setahun. So ini merupakan tugasan baru, challenge baru yang kita kata, saya tak pernah jumpa sebelum ni. So apa yang kita patut buat, saya nak tekan pada tuan-puan iaitu buat je dulu, improve diri kita, try and adjust. Berhentilah buat try and error, buat salah. Kita buat, dia bukan salah, kita patut tambah baik. So pandangan Coach Amir, improvise. Saya dah biasa buat macam ni lah, saya dah biasa mengajar macam ni. Kenapa saya kena ikut cara Coach Amir? Kenapa kena ikut cara cikgu ni? Sebab dia back kepada culture. Tuan-tuan, kalau kita buat dengan cara yang sama, kita tak boleh expect result yang berbeza lah. Macam Coach saya bagi tahu tadi, kita biasa dengan home tuition tau. Alright, sharing kita kepada pelajar one to one ataupun small group. Betul. Bagi seminar yang ramai tu kita boleh handle pelajar. Tuan-tuan, of course tak sama dengan kita sharing kepada guru yang jumlahnya sama. Faham tak? Inilah pengalaman lain tu. Saya letak 30 orang pelajar, kita share dengan kepakaran kita. Dengan 30 orang kita share kepada tutor. Dengan 30 orang, tutor yang baru, dengan 30 orang lagi kita share kepada cikgu-cikgu yang pengalaman 10 tahun, 15 tahun akan datang. Akan datang 10 tahun, 15 tahun yang dah ada lah. Yang lebih daripada kita. Kita tak sama tau kan. Dia orang akan pandang kita dengan cara macam tinggi rendah. Kau ni muda, siapa ni, apa semua kan. So cara kita present dia tak sama. So that's itu point untuk improvise tau kan. Maksudnya dia berkaitan dengan macam mana kita nak adjust kita punya culture yang sebelum ni. Kalau Coach Muhammad Nur dia selalu tekankan perkataan adopt and adaptability. Adopt tu yang Photoshop. Sejak dua menjak ni nampak serius kau Jamil. Serius dah lain macam. So kita apa ni, sesuaikan keadaan kita lah Coach Amir. Apa jangan contoh, you ada pengalaman 10 tahun and then you masuk company-company yang mungkin yang tak berapa besar dan sebagainya. You tak boleh tinggi high expectation lah. High expectation, tak boleh ego untuk you masuk dalam satu company yang aku dah ada banyak pengalaman, aku nak share pengalaman aku tu, okey, tak ada masalah. Tapi you janganlah macam assume syarikat saya sebelum ni tak ada macam ni. Tak boleh. So itu orang you tak betul-betul kuat adapt lagi. Betul. Faham. So tuan-tuan, kadang masa rehat tu bagi kesan juga. Syarikat dulu rehat lain, sekarang rehat lain. Dah pukul 12 rehat. Dah pukul 1 rehat. Relax lah. Mungkin pukul 1 tu ada kerja penting kena buat kan. So adaptability ni yang diperlukan juga tahu dalam industri sekarang. Betul. Kalau you pandai pun, kalau you tak boleh adapt dengan perubahan, you out. Betul. Orang tak nak you. Dulu ada kodak kan, dia tak boleh adapt. Sama juga dengan home tutor. Kadang-kadang you tak akan face tau. Tak semuanya you akan face. Like macam klien yang sama macam sebelum. Betul. Pernah je dapat klien, anak saya result tak sangat, yang penting saya nak dia improve dari sudut hands-on activity. Betul. Ada aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan kemahiran dia berfikir. Betul, nice. Yang boleh meningkatkan communication skill dia. So bukan satu je lah objektif tu. Kita ada komen daripada cikgu Cikgu Afiq Hidayat. Betul, challenge dalam gig economy is including the ethical issues. This is good topic to discuss in depth. Betul. So, thank you very much juga Cikgu Biha for your comment. The tag sahabat-sahabat yang lain. Alright. So Cikgu Afiq, terima kasih. Kita boleh belajar juga dengan Cikgu Afiq. Sebab benda ni
benda yang kita selalu bincangkan. Sebab lain tempat kerja, lain caranya. Dan dekat sini lah saya nak bagi tahu tuan puan. Kau macam kadang kita ni dah biasa kerja macam yang sekarang ni, menyebabkan kita ni tak nak upgrade. Saya rasa sebab benda tu perubahan kan. Dan menjadikan saya nampak saya punya business tuition ni stagnant. Macam tu je. Macam mana? Okey ke? Semalam saya dapat call. Ni cikgu sekolah tau. Oh, okey. Ngajar lama dah? Dah lama cikgu sekolah. Masa konon-kononnya nak berubah ke arah angin bisnes. Belilah pusat tuition. Oh, dah beli. Settle. Beli tau. Beli pusat tuition yang orang nak jual lah. Betul-betul. Orang tu adalah lebih kurang 2-3 cawangan. Lepas tu dia nak lego cawangan ni lah. Without, maksudnya beli tanpa study dulu. Study dia punya market kau environment, situ. market, dia punya cabaran, dia punya itu, dia punya ini, macam-macam tu. Memang zero, tak study apa. Yang penting murah, on. Kesan dia adalah tuan-tuan, dia tak tahu yang dalam keadaan pelajar, dia cerita semalam ada lebih kurang 50 orang dan sebagainya. Pelajar ramai. Pelajar ramai. Tapi seorang-seorang. Seorang-seorang? Okey. Pusat tuition tu dekat contoh area Selangor. Alright. Dia duduk dekat negeri lain. Ya Allah. Cikgu sekolah. So tuan-tuan, kesan dia kena adalah datang. Dia dah give up. Dia rasa macam nak jual je balik. Baru je sebenarnya ambil. Nak jual je balik apa semua. So kita macam ni. Cikgu, masa tengah hot ni. Orang tengah nak exam. Cikgu, jangan. Saya cakap satu je, jangan. Alright, jom. Kita pergi part-part yang mana isu dia sebenarnya yang paling besar. Isu pun banyak. Betul. Tak tahu. Ada team. Betul. Isu stres. Isu masa. Tak boleh nak handle apa Mm-mm. semua kan. So kesan dia adalah kita cuma bantu dari sudut cikgu nak bawa. Saya tanya satu je, apa USP cikgu punya pusat tuition? Tak boleh jawab selalu. Sebab dia jadi susah saya. Sebab kita terlalu fokus, kita besar sangat menyebabkan kita tak fokus yang sepatutnya kita buat. Kan? So saya bagi tahu semalam berkaitan dengan pusat tuition ni. Pusat tuition pun ada USP, bukan home tutor je. Maksudnya you nak dikenali pusat tuition you sebagai apa, walaupun you ambil semua subjek. Contoh macam kita tengok PTTR, mixed clinic dan sebagainya. Mixed clinic nama sebagai matematik. Betul. Tapi tak semestinya ajar matematik. Ada subjek lain juga. PTTR guna sebagai sains, skor sains tulis. Tapi tak semestinya subjek lain tak ada juga. Maksudnya ini one of the lah. Tapi point dia adalah macam mana you nak kaitkan dengan point improvise tadi. Kalau you bukan seorang yang jenis nak suka improve dan sebagainya, you tak akan cari tau. Maksudnya sampai tahap dia beritahu, saya berehat sekejap, saya fikir, lepas tu saya jumpa link tuan, and then saya contact, saya like macam kadang-kadang masih mencari dah. Cari untuk. So at least kita dah dapat bantu sikit kan. Tak adalah buat keputusan. Jangan itu speed juga tu. Ada bahaya. So tuan-tuan, kita boleh belajar daripada case study orang lain yang kita kata kita dah dengar, kita jangan buat macam tu. Menjadikan kita elak buat kesilapan macam orang lain dan kita akan improve lagi. Itu nak buat 2 kesilapan. Dah beli lah, bazir lah, patut nak jual. Tak tahu lagi. Berapa banyak apa semua kan, dah rugi apa semua. Sebab point dia adalah overhead tinggi. Overhead terlalu tinggi apa semua kan. So kita tak nak dia buat kesilapan yang kedua. Kalau tanya coach makna pun biasa saya akan cakap sama je kalau cikgu tanya. Maksudnya depends lah kan. Tapi point dia adalah sebab cikgu sekolah. Jadi tak semestinya cikgu sekolah dia tak boleh handle benda ni. Boleh je kan. Cuma banyak skill-skill yang kena improve. Betul. Bukan hanya skill mengajar tu je. Tak. Kena ada skill macam mana you nak manage orang, you nak interview orang, nak cari team, dan sebagainya. Tak sama masa tu sendiri dan sebagainya kan. So cari semestinya. soalan-soalan apa yang tu, package apa yang nak letak. Kan. So at least dengan sedikit discussion tu dapat sikit lah dapat buka gambaran, buka minda balik. Sekarang cikgu rehat, tarik nafas, duduk, tulis something, dan cikgu rasa macam isu apa yang cikgu nak selesai dulu tahan. Alright. So menarik tu tuan-puan. So kat sini lah kita nak cakap kerana kita nak upgrade diri kita ni daripada kita just mengajar je. Apa pun kita ucap tahniah kepada anda yang di luar sana dah improve banyak. Ada yang dah start buat bengkel, ada yang bengkel dah penuh, ada yang bengkel sentiasa penuh, ada yang dah start ada modul sendiri, ada yang dah start mengajar secara online.
ada yang start dijemput ke sekolah-sekolah, bagi sharing. So ni antara kejayaan-kejayaan yang kita patut ucap tahniah. Kita patut celebrate lah tuan-puan. Sebab ini kadang jarang-jarang tau kita dapat. Kadang kita dah biasa dapat kejayaan macam tu. Apa lagi kejayaan ataupun yang goal yang kita nak capai dengan culture yang memang kita pegang. Dekat sini kita nak tekankan. So mungkin tuan-puan kita dah share yang pertama tadi, iaitu lebih pada speed. Tuan-puan stay tau. Saya nak share lepas dari hujung lah. Okay. Saya nak share lepas point first user. Last kali tuan-puan stay. Saya nak share apa perubahan yang tuan-puan kenal tak nama dia Nadiem Makarim. Saya sebut tak kenal lagi. Tuan-puan, Nadiem Makarim ni iaitu Menteri Pendidikan Indonesia tau. Sebab kita sekarang ni Menteri Pendidikan kita belum ada. Okay. So kita sembang pasal negara orang lain lah. Tak apa kan Sir? Boleh. Saya nak share lepas habis saya nak share tuan-puan apa perubahan yang dia buat kepada pendidikan Indonesia. And then kesan dia buat ni akan meninggalkan Malaysia jauh ke belakang. Percaya tak? Berani sekarang macam dalam parlimen pula. Tak betul ni. Sebab based on buku dia, based on video dia, you akan tengok beza dengan kita punya cara. Okey, kita bukan nak compare apa semua. Yang baik kita nak ambil Alright, saya nak kata anak muda umur baru 35 tahun. 35 tahun. Tak nak cerita lagi. Awak masuk poin ketiga. Alright. So the last point yang saya nak share dengan tuan-puan iaitu yakin sebelum berjaya tuan-puan. Itu boleh habis tuan-puan. Biasa kita sebut yakin sebelum berjaya kan habis. So the point is banyak benda lah kadang nak buat ni. Saya tak pernah nampak diri saya akan berada pada tahap sekarang. Tapi menjadikan tuan-puan kerana yakin, percaya saya boleh. Kat sinilah saya. Dan pada masa akan datang saya akan nampak diri saya pada step yang lebih tinggi daripada sekarang. Tapi bila once kita ni sebab kita akan jadi kita lebih tinggi bila you buat benda yang you tak pernah buat. Betul, semestinya. You buat benda yang you nak. Takut orang salah faham. Saya faham point tu. Sebab kerana kita nak jadi lagi berjaya Coach Amir. Tapi kerana kita nampak orang berjaya, kita tak nak buat macam dia pun. Padahal dah ada contoh. Copy paste je. Itu pun tak nak. Dan dia rasa apa yang dia buat sekarang ni, saya rasa apa yang saya buat sekarang ni dah cukup berjaya. So, kita tak cakap benda tu gagal. Tapi berjaya level yang percubaan tadi. So, tuan-puan dapat kadang kita tekankan yakin sebelum berjaya ni, nak bagi tahu dalam cerita profesional Malaysia, apa benda tugasan yang kita dapat, kita yakin dulu, buat dulu, cuba dulu. So, tak pernah sharing dengan guru-guru, kita cuba dulu. Kita tak pernah sharing dengan tutor berjaya dekat luar sana, kita cuba dulu. Tak pernah try mengajar di sekolah, kita cuba dulu. Apa lagi yang saya tak pernah cuba? Saya pernah mengajar student 4-5 tahun. Darjah 4, darjah 5 dah. Tingkatan 4, tingkatan 5 pun saya pernah mengajar. Tapi kesannya saya akan cakap, okey, saya lagi seronok ajar pelajar darjah 4, darjah 5. Saya pernah ajar pelajar umur 40-50 tahun. Dan saya nampak macam, okey, ini keseronokan dia. Ini dia punya keterujaan dia tau. So menjadikan saya kata, okey, saya akan fokus dekat sini. This is my passion. Okey, mungkin yang lain ni saya akan share dengan sahabat-sahabat lain. So kita kena yakin dulu yang kita boleh buat benda ni. Tak pernah mengajar online. Saya kata, saya cuba dulu. Coach Amir ajar saya. So Coach Amir dah ajar. Saya try mengajar online. Saya kata, okey, saya yakin saya memang boleh mengajar secara online. Saya tak nak terus. Yakin enggak tu? So dekat sini apa yang culture kami pegang, bila yakin sebelum menjadi kita akan cuba banyak benda. Dan kita akan dapat macam, aku tak sangka lah aku boleh mengajar secara macam ni. Saya tak sangka saya boleh buat video, saya boleh training ramai tutor dekat luar sana. Ini menjadikan, kadang tuan-tuan kita punya talent. Macam Coach Muhammad share tentang talent semalam. Talent-talent yang kita tak perasan kita ada, tapi kita tak gila. So kesan daripada culture yakin sebelum berjaya ni, macam-macam benda lah kita boleh capai. Kalau bila menggunakan culture yakin sebelum berjaya, apa yang benda ni memberi kesan pada Coach Amir sendiri? Kita tak perlu berjaya pun teman. Kita perlu yakin. Saya tak ada. Teman janganlah serius sangat. Sebut je yakin sebelum berjaya. Point dia, buat je lah. Buat je. Posisi dah bagi tahu tadi tuan-tuan, buat tanpa tapi, buat tanpa nanti, buat tanpa panggil apa? Alasan dan sebagainya lah. Buat je. Apa tuan-tuan? Relax. Dia macam ni lah.
mostly kita tak boleh buat satu benda tu, adakah sebab orang lain ke sebab diri kita sendiri? Sebab diri kita sendiri tuan-tuan, sebab mindset kan. So benda-benda yang ni kita nak pecahkan kan. Contoh macam ada orang cakap saya bukan cikgu sekolah. Siapa yang tanya tu? Kita tanya. Tak ada orang tanya pun. Saya macam siapa yang tanya? So diri kita yang tanya tau. Diri kita tanya. Jadi saya macam kami tak nak buat lah, nanti orang tengok orang. Siapa yang pernah tak kecap? buat? Pernah tak buat? Ada tak orang Saya tak pernah buat tak lagi. pernah buat lah. Saya tapi Allah. Jadi saya nampak itulah ketakutan, fear. Tapi kesan dia tuan-tuan, kita boleh improve tau. Kalau kita dah break Betul. challenge tu. Sangat-sangat. Sebab dia berkaitan dengan mindset ya tuan-tuan. So kita ada berapa saya nak santun ni tuan-tuan yang dah join. Cikgu ada Syazila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Syazila daripada mana tu? Ibnu Rahman. Betul, saya sebagai guru pada masa yang sama saya urus kelas Quran dan kelas membaca. Ada pusat tuition. Panjang. Sekejap saya baca. Ada pusat tuition sendiri. Pada saya nak berjaya kena berjaya urus rumah dulu. Kalau di rumah smart work, macam mahal ni. InsyaAllah tempat kerja pun sama. Ramai yang silap hard work tapi di rumah rest hard. Sepatutnya dua-dua balance baru puas berkhidmat. Di rumah tenang, kerja hakiki cekap, kerja sambil nak enjoy. Silakan. Saya sangat setuju. Tuan Basit, guru pengurusan bisnes. Bisnes dia share. Ayah dia yang share pada dia. Basit nak cari syurga, cari di rumah. Bukan cari di luar rumah. Kadang-kadang tuan-tuan kita perform gila di luar rumah, di tempat kerja dan sebagainya, tapi kita lupa nak bagi full komitmen kita dalam rumah. Dalam rumah kita ada siapa tuan-tuan? Ada syurga, ada rumah ayah kita, ada isteri, ada anak-anak kita. Betul tak? Kadang-kadang kita perform gila kat luar. Tapi cuba cek balik hubungan kita dengan pasangan kita, cek balik hubungan kita dengan anak-anak. Kita bagi full komitmen tak tuan? Tuan Basit beritahu kita, duit boleh cari tau. Tapi masa ni tak boleh, dia tak ada ganti. Duit kita boleh cari, masa tak ada ganti. Tapi saya faham lah orang kata, dia pernah kata juga duit ni tuan-tuan, dia berkaitan dengan orang cerdik ni, kalau tak ada duit nampak bodoh. Orang bodoh kalau ada duit nampak cerdik kan. Bukanlah maksudnya kita nak jadi orang bodoh yang ada duit. Apa kata kita jadi orang yang pandai, yang boleh menguruskan duit kan, selain daripada kita buat duit. Poinnya adalah Syekh Ibnu Rahman ke apa tadi? Syekh Ibnu Rahman share tadi, betul, di rumah saya sangat setuju tuan-tuan. Kalau you tengok semua orang-orang hebat di luar sana kan, mesti one of the kehebatan dia sebab apa? Sebab keberkatan dia dengan jaga hubungan dengan mak ayah, jaga hubungan dengan anak isteri, jaga hubungan dengan cek balik. Mostly family dia. So jadi maksudnya rumah terjaga, bisnes pun terjagalah. Gini sir, kalau you boleh jaga family you baik, tapi company you tak boleh jaga baik-baik, orang panggil you baik ke tak? Masih baik kan? Family cakap saya baik lah. Tapi you boleh jaga company baik, family you tak boleh jaga baik, orang panggil you baik tak? Betul tak? You check kat sekolah kat pusat tuition, perform, tapi kat rumah you tak boleh jaga hubungan dengan orang lain dengan baik. Semua segala teknik PAK tu tak keluar kat rumah kan. tak keluar. Nice. Okay. So saya setuju Cikgu Ibnu Rahman. Cikgu Syazila bagi tahu percaya pada diri. Thank you very much, betul. Cikgu Nur Atira Muhammad, thank you very much for joining us. First important priority, FIP. Penghalang untuk berjaya adalah diri kita sendiri, betul. Cikgu Syazila, saya dari Kedah, Orang Utara. Sebelum ni saya dan husband tak pernah buat seminar sendiri. Suami saya biasa dijemput ke sekolah-sekolah sebagai penceramah. Tahun ni 14 bulan 3 di Bukit Beruntung, Rawang. First seminar kami handle sendiri. Dan pendaftaran tak dapat sambutan sangat. Kedua, saya collaboration dengan Lin Laushe. Dan kalau main di rumah, saya sebagai center home tuition, alhamdulillah sambutan luar biasa. This is collaboration. Dia cuba dapat. Nice. Serius lah, okey lah, saya nak relate ni. Sila. Saya nak relate dengan benda ni sikit. Pernah tak kita tengok ada orang dia belajar kat sekolah, power gila, belajar perform. Exam result tak okey. Ada kan? Ada orang belajar skill, tapi dia punya result dia masya-Allah. Dia awak ni tuition ke? Awak ni belajar kat rumah? Tuan Basit share dia kita, kawan dia beritahu, Basit, beza dua ni adalah kebergantungan dia kepada Sang Pencipta. Awak usaha lebih 100%, contohlah 80%, awak bergantung cuma 20% je. Kawan ni usaha 20%, bergantung 80%. Mana hebat?
Bukanlah kita nak cakap yang macam kita kena usaha gitu-gitu. Bukan. Maksudnya kadang-kadang kebergantungan ni it's not about direct you kena solat hajat, solat tahajud. Bukan. Itu one of the lah. Maksudnya you percaya apa yang you ada, you pergi ajar pula orang lain. Bukan you belajar diri you je. So, datang keberkatan tu sebab you kongsi dengan orang lain, sebab you bantu cikgu, you jaga hubungan dengan mak ayah. Wow. Ada tak orang yang dapat straight A dia kata daripada usaha saya sendiri? Tak ada. Jaga solat, jaga hubungan dengan mak ayah. Nampak tak keberkatan? Isu dia isu keberkatan. Syurga di rumah saya. Jangan cari syurga di luar rumah. Cikgu Fira, terima kasih banyak join. Cikgu Syazila cakap Alhamdulillah, tahniah Cikgu Muni. Betul, jaga hubungan dengan keramat hidup, pasti rahmat Allah turun, rezeki mengejar sampai kita tak dan lari. Hebat rezeki datang pada dia pula lari daripada rezeki. Alright, mungkin sebagai penutup, silakan Coach Amir. So, tuan-tuan, saya nak share ini berkaitan dengan Nadiem Makarim. Sedap lah nama dia. Saya tengok video dia dalam YouTube, Tuan Basit share kan. Dia one of the Menteri Pendidikan, and then dia ni siapa tau? Tahu tak siapa? Dia founder kepada Gojek. Menteri Pendidikan? Menteri Pendidikan. Founder kepada Gojek. Sebab apa tahu? Sebab saya tengok presiden sekarang ni dia bukan daripada, kalau sebelum ni menteri sebelum ni dia macam mau kepada ketenteraan punya background tau. Tapi Perdana Menteri sekarang, Perdana Menteri siapa? Jokowi lah. Tak silap saya. Ada perubahan lah. Menteri dia sekarang adalah orang bisnes. So you tahu tak, bila you orang bisnes ni naik sebagai menteri kan, you akan cari orang bisnes juga. Sebab otak orang bisnes ni tak sama sikit. So dia cari orang, dia cari Nadiem Makarim. Dia one of the nilai Gojek, saya search tadi. Nilai Gojek dia sekarang adalah pada Februari 2019 tau. 10 bilion USD yang bernilai sebagai 42 bilion lah kalau kita. 42 bilion dia punya tu, and then dia punya pegangan saham sebanyak 4.81%. Kita bukan nak kira automatic lah. Tapi nak cakapnya banyak. And then dia sebelum ni dari Harvard Business School. Maksudnya orang sana. And then tahu tak, dia dengan Greg yang Singapura sebenarnya kawan baik masa belajar dekat Harvard. Macam tu je. Nice. Tuan Fahdi share kan sebelum ni kan, Tuan Fahdi share kan. Tak ada menjadikan idea tu dia ada tau. Tapi bila dia balik ke negara masing-masing, dia apply dan itulah hasilnya. And then dia sambutan hari guru dia simple gila. Dia cakap apa? Saya hari ni saya bukan nak ajar pidato apa semua, saya nak share 5 pesanan je dalam video dia. Ada kat YouTube, tuan-tuan boleh search. 5 pesanan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Indonesia yang baru ni kan. Dia kata apa tau? Guru. Dia pesan ni kepada guru ni. Saya share sebab kepada Twitter kan. Dia kata 5 saranan dalam video tu. Yang pertama dia bagi tahu beliau mengajak guru dan murid kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar atau sebelah pihak sahaja. Saya nak relate apa yang dia share ni adalah macam mana dia ubah budaya sebelum ni ke budaya sekarang. Dia nak budaya ni ada dalam sistem pendidikan. Itu yang pertama. Maksudnya dia nak suruh murid dengan guru discuss banyak. Hasil daripada discuss lah. Sebab kalau sekadar belajar je 5% je kan, naik kepada 10% kalau kita buat hands on, 50% kalau kita start diskusi. Yang pertama dia suruh diskusi sir. Yang kedua dia beritahu apa? Beri kesempatan kepada murid untuk mengajar di kelas. Suruh dia tu mengajar. Kita duduk belakang, kita nilai sebab dia macam hot seat belajar. Nampak tak cara fikir dia? Dah tak sama tau. Okey, yang ketiga dia bagi tahu cetuskan projek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Dia nak suruh kelas tu ada mini projek sosial, ada meaningful project, buat dekat luar dan sebagainya, benda-benda yang apa? Poin dia adalah macam mana you nak train pelajar you untuk berbakti kepada masyarakat. Hasilkan sesuatu. You berjaya disebabkan keberkatan orang doa kan you. Keberkatan masyarakat tu. Bukan sebab you berjaya sebab diri you. Alright. Cikgu Suhaina in the house, thank you very much. Yang keempat dia cerita apa? Cungkil bakat dan potensi dalam diri murid yang kurang percaya diri. Dia suruh cungkil. Kena sebab bagi student confident lah.
And then dia bagi tahu tawarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan. Alright. Maksudnya kita kadang-kadang kita dah guru berjaya, guru cemerlang dan sebagainya. Kita bantulah guru-guru yang lain untuk jadi cemerlang macam kita. Oh. Kita tutor dah berjaya tuan-puan, Ha. kita bantu tutor-tutor lain untuk terus supaya industri ni rancak tau. Betul. Ha. And then kita pun tak berasa dah berada dalam zona selesa. Betul. Boring juga kalau kita rasa kita nombor satu. Sebab apa? If you are in highest numbers in the class, you are In the wrong class. in the wrong class tuan-puan. Kalau kita dapat nombor satu dalam kelas yang Kelas tu kelas asyik tu kita hujung je. belakang, Ha. kelas kali hujung belakang kita dapat nombor satu, sebenarnya you are in wrong class. Cuba you yang duduk kelas hujung tu, duduk kelas pertama, agak-agak you nombor apa? Oh, belakang. You nombor belakang. And then sebenarnya you adalah dalam Kelas yang betul lah. kelas yang betul. Sebab bila you duduk belakang, Kita you akan rendah push diri, lah. you akan push diri, you betul. akan go. Tapi kalau nombor 1 kau ambil, tak apalah. Tak payah belajar dalam kelas. Maksudnya duduk nombor satu, kelas nombor satu. Maksudnya you are in a wrong school. Wrong class. Pergi sekolah lain. Sekolah yang lagi pandai daripada you. So terima kasih banyak tuan-puan yang join, yang bagi komen. Cikgu Aizat ada, Cikgu Suhaina. Terima kasih Cikgu Syazila di atas komen tadi. Kebergantungan dengan Allah. So harap culture yang kita dah sharekan dengan tuan-puan, Nadiem Makarim, menarik Nadiem tu. Makarim. Ada last ayat-ayat dia. Okey, apa tu? Buat dia power sebenarnya. Apa pun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Oh, bapak dia. Saya tak boleh dengar ayat-ayat macam ni. Maksudnya walaupun perubahan tu kita rasa alah kecil je, Betul. suruh student mengajar, tapi suruh student mengajar satu sekolah di seluruh Indonesia contoh. Kapal yang bernama Indonesia ni pasti bergerak. Oh my god. Bukanlah kita nak agung-agungkan, tapi betul. saya nak cakap tuan-tuan, saya suka perubahan. Betul. Orang tu kita sebenarnya kita suka perubahan. Walaupun Kita tengok kecil, juga kadang-kadang dia bagi disiplin kesan, kita sebelum ni kan. Macam mana Alright. sebelum ni dia bawah daripada Malaysia, Betul. sekarang lebih tinggi daripada Malaysia. Yes, Sebab betul. apa? Sebab kita berada dalam zona selesa kan. Tapi banyak juga perubahan. Coach Amir, ulang lagi sekali. Apa kalau ulang biasa dia jadi lain ayat dia punya. Sudah. Dia bagi tahu Alhamdulillah, pesan. terima kasih Coach Nadiem. Cikgu Roziana. Thank you Cikgu Sazila. Alright, Nadiem Makarim share, dia bagi tahu Nadiem Makarim ni siapa tuan-puan yang baru masuk, dia dia Menteri Pendidikan Indonesia, muda lagi, dia CEO Gojek tuan-puan, founder kepada Gojek kan. Gojek tu kalau kita grab lah, Gojek ni motor kan. Betul. So apa yang dia bagi tahu, apa-apa perubahan kecil pun yang kita buat, Kalau semua guru buat lakukan. perubahan kecil ini, kapal yang bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. So kita ubahlah kapal yang bernama Malaysia lah. Betul. Kapal bernama Twitter ke? Kapal bernama pendidikan. Oh. Banyak adalah tuan-puan, macam ni kita nak bantu. Kita tak syok sendiri tuan-puan. Betul. Kita nak jadi real player tuan-puan, it's not about money, duit kita, no. Macam mana kita nak pastikan yang Saya seronok lah. setiap pelajar yang lemah itu ada harapan untuk dia tengok masa depan dia lebih cerah. Nanti seronok. Saya seronok tengok HT Amir, dia kata dia seronok bantu tutor lain. Nampak tak? Tuan-puan cuba bantu orang. Gila lu tu lain tau. Sebab itulah Kepuasan dia tuan-puan, tu. one of the reason kenapa kami buat live walaupun bukan cakap orang cakap tak dapat duit pun buat live. Betul. Tapi kepuasan tu lain tuan-puan. So mungkin tuan-puan belum rasa, tak pernah rasa. So jemput untuk tuan-puan sharing. Mungkin disebabkan kita share dengan kita, kita diberi student yang baik-baik. Kita diberi klien yang tak miss bayar. Contoh. Kalau ada yang miss tu belum cukup tu. Belum cukup share. Kena bagi lagi. Alright. So itu saja daripada kami. Terima kasih banyak kepada yang support, yang join, yang komen, yang bagi share, yang bagi like dan love, yang sangguplah bersama dengan kami setiap pagi. So nantikan besok slot sharing dalam close group nak jadi tutor berjaya. Wak Zaini, tuan rumah. Rumah pecah. So insyaAllah besok ada tajuk-tajuk yang menarik. Lusa bersama dengan Coach Muhammad Noor. So tuan-puan, mungkin kami dah kongsikan apa ni senarai event sepanjang bulan Mac. Jangan terlepas tuan-puan.
kepada yang berminat, yang mana kita ada Beyond Expectation Twitter Coaching Day, kita ada Fantastic PCL, program cuti sekolah. So ada macam-macam ni. So tuan-puan, jika berminat, just PM je. InsyaAllah kami cuba bantu tuan-puan nak join yang mana-mana satu program yang kita dah sediakan. So terima kasih Cikgu Aimuni, terima kasih Cikgu Roziana, terima kasih kepada tuan-puan yang dah join, yang dah komen. So jumpa anda di perkongsian akan datang. Yakin sebelum jaya tuan-puan. Be the legend.